Bergembiralah kamu dengan syurga yang dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Surah Fussilat ayat 30. Pengerusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin dan hadirat para tamu Allah yang saya muliakan sekalian. Alhamdulillah malam ni kita dapat bertemu dalam rumah Allah ini di masjid ya, janda baik ini dalam program bulanan pengajian berkitab. Kita menggunakan pakai kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan berkati pertemuan kita pada malam ini. Amin ya Rabbal Alamin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya Rabbal Alamin. Wasiat ulama mengenai taqwa, muka surah 14. Berkata para alim ulama ridwanullahu alaihim, taqwa itu adalah menurut perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangannya, lahir dan batin, seraya merasakan bahawa kebesaran yang hakiki itu adalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang patut kita merasakan kehebatan, ketakutan dan kegerunan terhadapnya. Sebahagian para mufassirin pula mengertikan maksud firman Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh takwa, yakni Allah Ta'ala itu harus ditaati, tiada boleh dimaksiati, harus diingati dan tiada boleh dilupai, dan harus disyukuri, tiada boleh dikufuri. Sebab itu jika seorang hamba ditakdirkan mempunyai 1000 diri yang lain kepada dirinya, atau 1000 umur lagi bagi kepada umurnya, tidak mampu bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan sesungguh takwa, sekalipun ia sanggup membelanjakan semua harta kekayaan yang ada di dalam tangannya untuk tujuan mentaati Allah dan mencintainya. Yang demikian itu disebabkan amat besar hak Allah Ta'ala ke atas hamba-hambanya, dan juga kerana amat hebat kebesaran Allah dan amat mulia kedudukannya serta tinggi kemuliaannya. Saya mulakan malam ni dengan memetik surah Fussilat ayat 30 ya, dan kaitannya dengan tajuk perbincangan kita pada malam ni ialah ya, berkaitan dengan taqwa Allah. Pertama, tuan-tuan puan sekalian, Allah memerintahkan kita supaya ingat pada Dia dalam keadaan yang sebanyak-banyaknya. Ya, ingat pada Allah ini dalam keadaan sebanyak-banyaknya. Mana dalil yang Allah Ta'ala perintah kita ingat pada Dia sebanyak-banyaknya? Ya, Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, ingat pada Allah dalam keadaan yang sebanyak-banyaknya. Ya, kamu ingat, kamu bertasbih pada Allah pagi dan petang. Ya, kita kena ingat pada Allah banyak-banyak. Sebab apa? Sebab kita nak Allah ingat pada kita. Kalau kita nak Allah ingat pada kita, berarti kita kena ingat pada Allah. Kalau kita berhajat pada Allah, Allah akan berhajat pada kita. Macam itulah. Jangan tak ada masa dengan Allah, nanti Allah tak ada masa dengan kita. Ya, ramai mana orang bagi alasan sibuk, tak ada nak semayang, tak ada nak semayang jemaah. Jangankan kata semayang jemaah, semayang pun tak ada. Semayang pun tak sempat. Ya, sedangkan semayang ni perintah, ya, perintah wajib daripada Allah. Apa makna wajib? Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Ya, banyak lagi lah perintah Allah yang lain. Dalam kita memahami makna taqwa ni, kita kena buat. Allah sebut dalam Quran. Ayat yang saya bacakan di awal tadi, ya, Allah kata innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Ya, beruntung orang ni. Dalam hidup dia
dia mempertegaskan bahawa Tuhan dia adalah Allah. Ulama menafsirkan ayat ini bahawa apabila dia mempertegaskan Tuhan dia Allah, berarti dia tidak buat perkara-perkara yang mensyirikkan Allah. Tidak ada keraguan padanya tentang keesaan Allah. Allah itulah yang menghidup dan mematikan. Allah itulah yang memberi rezeki. Allah itulah yang berhak disembah. Allah itulah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai segala isi langit dan bumi, yang mempunyai syurga di hari akhirat kelak, neraka juga milik dia. Dia boleh menghidup dan mematikan. Dia boleh memberi seorang itu kesenangan. Dia boleh tarik anytime. Kekayaan, kekuasaan, ya, kesihatan, semua dia boleh tarik dan dia boleh bagi. Ya. Ada masa kita sihat, ada masa kita sakit. Ada masa kita seronok dapat berbagai-bagai nikmat. Ingat, ada masa Allah uji kita dengan kesedihan. Ada orang tahun ni, daripada Januari, Februari, Mac, April, Mei sampai Disember, semua indah dalam hidup dia. Bulan 1 dia dapat, bulan ni, bulan 3 dapat pingat, dapat anugerah, dapat naik pangkat, dapat gaji besar, dapat semua indah. Dan kena ingat, apa yang indah Allah bagi dalam tahun ni adalah ujian daripada Allah. Dan Allah itu jugalah yang nantinya akan uji kita dengan perkara yang sebaliknya. Ya, allazi khalaqal maut wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menjadikan, ya, mati, hidup. Allah nak uji di kalangan kita siapakah yang terlebih baik amalannya. Ya, Allah nak tengok siapa di kalangan kita ni yang terlebih baik amalannya. Ada orang Allah uji, ya, sakit, dengan sakit dia dekat pada Allah. Allah uji dengan kematian, menyebabkan orang di kelilingnya dekat dengan Allah. Ada orang diuji dengan pangkat kuasa. Oh, rupanya dengan pangkat kuasa dia jauh daripada Allah. Ya, dia jauh daripada Allah. Ya, ada orang Allah uji dengan kesenangan. Kita duk ingat kot semakin dekat, semakin mensyukuri nikmat Allah. Oh, tak tuan-tuan, dia semakin jauh, bahkan sombong dia. Ya, tuan-tuan, saya nak bagi tahu, ya, orang kaya mati, orang miskin pun mati. Raja-raja mati, rakyat biasa pun mati. Kaya mati, miskin mati, sihat mati, sakit mati, berani mati pun mati, takut mati pun mati. Dan dunia ni, kita katalah kita ni orang paling besar sekali, jawatan, pangkat, kedudukan, ya, habis pingat dah semua dapat. Ya, habis gelaran dah semua bubuh dekat depan sebelum nama kita disebut. Ya, apa pingat paling besar? Kita katalah apa-apalah, Datuk Seri, Tun Haji, Hajah, apa bala tu, semualah pingat. Tak cukup depan, belakang lagi bubuh. Tapi tuan-tuan sekalian, mati masuk lubang kubur, pergi ke barzah Allah Ta'ala, kita akan diseru dengan nama kita saja. Kita akan diseru dengan nama kita saja. Hal lain-lain itu semua tinggal belakang. Sebab tu, perlu ke kita sombong? Tak perlu. Perlu ke kita nak ego, nak takabur? Tak perlu. Sejarah manusia ni, tuan-tuan puan sekalian, yang sombong, yang bongkak, yang takabur, akhirnya semua dibinasakan, dijahanamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat saja sejarah Qarun, Haman, Fir'aun, yang kalau kita baca sejarah Fir'aun ni, tuan-tuan sekalian, dia tak pernah sakit, tuan-tuan, bersin pun tak pernah. Ulama kata bersin pun tak pernah, bahkan menguap pun, ya, tak pernah. Nak kata begitu sekali, kita jajak lagi menguap ni, lama sikit menguap, ya. Tapi nak kata sehat dengan kekuasaan, kekayaan. Sebab tu bila kita belajar, kita akan jumpa ada satu keadaan di mana Allah Ta'ala bagi pada manusia ni, bagi dia nak apa semua dia dapat. Kekayaan, kekuasaan, jawatan, pangkat, kedudukan, harta, dia nak apa semua dia dapat. Ya, tapi dalam masa yang sama Allah murka pada dia. Yang ni dia panggil istidraj.
Istidraj ni Allah Ta'ala bagi dalam keadaan Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala bagi dalam keadaan murka. Dia tak semayang, dia tak puasa bulan Ramadan, dia tak keluarkan zakat, dia mendedahkan aurat. Bercakap ni, apa yang dia miliki, dia kata ni semua dia punya, usaha dia, tak ada kena mengena dengan siapa-siapa. Tapi Allah bagi dia kesenangan, bagi. Ya, tuan-tuan jangan lupa, dan tak perlu kita cemburu dengan orang yang macam ni. Kerana apa? Kerana dia semakin jauh dengan Tuhan. Dia semakin jauh daripada Allah. Bahkan inilah yang disebut istidraj. Ya, Allah Ta'ala bagi pada dia dalam keadaan Allah Ta'ala murka pada dia. Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, falamma nasu ma zukkiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa izahum mublisun. Allah Ta'ala sebut tatkala mereka lupa pada aku, yakni pada Allah. Falamma nasu ma zukkiru bih, tatkala mereka lupa akan peringatan Allah. Allah perintah solat, tak solat. Suruh tutup aurat, tak tutup aurat. Suruh bayar zakat, tak bayar zakat. Suruh bina penyatuan ummah, berbaik, bersangka baik, berdamai, jangan berbalah, jangan bergaduh, jangan bertengkar. Nak cari pasal balah juga. Ya, nak balah juga. Mari ni sifat dendam, benci, ya, dendam. Sedangkan dendam ini adalah satu kesalahan yang besar dalam Islam, bahkan akan merugikan orang yang si pendendam. Dendam ni tuan-puan sekalian, dia sifat Allah, dia tak boleh duduk pada makhluk. Allah salah satu sifat dia memang maha pendendam. Kalau kita baca Asma'ullah Al-Husna, kita akan jumpa Al-Muntaqim. Al-Muntaqim ni Allah yang maha dendam. Ya, berarti apa? Nanti hari akhirat, ya, dunia ni lawan. Allah perintah tak langgar, Allah tak bagi buat, hak tu dia buat. Allah perintah suruh buat begini, dia tak buat, lawan. Tapi dia dapat, macam-macam dia dapat. Hari akhirat Allah Ta'ala balah balik. Ya, kalau bahasa kita ni kan, dendam ni kalau duduk pada orang, huduh sangat. Jaga kau jaga. Ada ubi ada batah, dia kata. Jaga. Sampai masa aku esok kau jaga. Kan huduh kan? Berarti apa? Bila dia ada ruang saja untuk dia balah, waktu tu memang dia balah cukup-cukup. Tapi Allah layaklah bagi dia. Sebab apa? Sebab dunia ni milik dia. Dia yang ciptakan kita, dia yang jadikan kita, dia suruh kita mengabdikan diri pada dia. Tiba-tiba kita lawan. Maka hari akhirat, dunia perintah aku kau langgar, kau buat, ya, kau buat apa kau suka, kau lawan hukum Allah, kau kritik, kau hina Allah, kau hina Nabi. Hari akhirat kau jaga. Ya, sebab itu kalau kita baca dalam hadis kursi, kita akan jumpa macam-macam lagi, ya, yang Allah Ta'ala, ya, sebut tentang, ya, tentang teruknya anak Adam ni. Ya, kamu duduk atas badanku, atas bumiku, kamu makan rezeki aku, kamu tak semayang, kamu tak patut. Ya, hadis kursi ni kalam Allah, Nabi yang ajuk. Ya, perkataan tu daripada Allah, maksud tu daripada Allah. Ya, bagaimana Allah Ta'ala gambarkan teruknya anak Adam ni, dan hari akhirat, ya, dia akan dapat balasan yang setimpal. Tuan-puan sekalian, ya, fatahna abwaaba kulli syai', tatkala mereka melupai peringatan Allah, perintah Allah ni, hak sekelompok manusia yang jenis Allah Ta'ala datangkan bermacam-macam peringatan. Datang Covid, tak insaf juga. Allah datangkan musibah, tak insaf juga. Datangkan penyakit, tak insaf juga. Terus jauh daripada Allah. Ya, sombong. Ya, semayang jauh sama sekali. Tapi dia senang. Bila kita tegur dia, orang pun tak semayang. Semayang pun, orang semayang tak senang juga. Aku tak semayang pun senang. Ya, tutup aurat, pergi umrah, pergi Mekah, apa ni, buat haji, buat umrah. Orang pergi haji, pergi umrah, tak senang juga. Aku tak pergi haji, tak pergi umrah, murah je rezeki. Ya, tuan-tuan, perkiraan kita bukan murah rezeki tu, ya, hanya murah rezeki nak cerita duit banyak, harta pangkat besar, kaya, tetapi ini adalah tanggungjawab, kewajipan kita kepada Allah. Ya, kena tengok situ.
Dan Allah sebut falamma nasu ma zukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Allah Ta'ala buka segala pintu. Dalam pada dia lawan Allah pun Allah buka. Hatta idza farihu bima utuh, sehinggalah dia terlalu gembira dengan apa yang dia dapat, yang Allah Ta'ala bagi. Dia rasa ni semua ni usaha dia. Akhaznahum baghtatan fa izahum mublisun. Dan waktu itu kata Allah, Allah akan rentap nyawanya. Waktu itu dia mati dalam keadaan terkapai-kapai. Masa mati tu nyawa mari, malaikat mari cabut nyawa dia. Masa tu marilah 1001 penyesalan. Ya, masa tu barulah mari, oh, matilah aku. Ya, mati aku. Tak ada lagi nak beribadah, tak ada aku nak menyesal, tak ada nak bertaubat. Masa tu baru nak mari penyesalan, dan masa tu tidak berguna lagi. Ya, tuan-tuan, saya sebut beruntung orang yang Allah Ta'ala gambarkan dalam surah Fussilat ni, ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Ya, satu. Yang kedua, selepas dia kata Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di atas ucapan dia. Dalam tafsir disebut al-istiqamatu ala syariatillah. Dia istiqamah di atas syariat Allah. Dia istiqamah di atas perintah-perintah Allah yang merupakan perintah wajib Allah. Allah perintah semua dia buat, yang Allah larang semua dia tinggal. Tuan-tuan puan sekalian, hidup kita ni tak lama. Ya, masa kita tak lama. Sebab tu tolonglah, saya pesan pada diri saya, tuan-puan sekalian, kita masa kita tak lama. Kita akan dipertanggungjawabkan nanti anak, isteri-isteri. Isteri akan ditanya tentang anak-anak suami, harta yang kita miliki, apa yang kita buat atas muka bumi ni. Ya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya, surah Yasin ayat 12. Kata Allah, kamilah yang menghidupkan segala yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat segala apa yang telah dipersembahkan oleh manusia. Wa atharuhum, dan apa-apa yang telah ditinggalkan oleh manusia. Apa yang kita tinggalkan semalam, minggu lepas, bulan lepas, sejam yang lalu. Ya. Alhamdulillah. Semua itu telah dicatat di sisi Allah. Bima qaddamu wa atharuhum. Apa yang kita buat ke depan ni. Ya, kita sembahyang jemaah, kita sedekah, kita infak, kita tolong orang. Ya, kita apa ni? Tolong anak yatim, tolong orang susah, kita bantu orang, bantu masyarakat. Apa juga amal khair, amal kebaikan yang kita buat, semua dicatat di sisi Allah. Dan apa-apa yang kita tinggalkan, kesan-kesan tinggalan kita yang semalam, minggu lepas, sejam yang lalu, 2 minggu lepas, tahun lepas, semua dicatat di sisi Allah. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan semua itu telah tersimpan rapi di dalam Lauh Mahfuz. Ya, semua tersimpan. Daripada kita berakal baligh sampailah kita dimatikan oleh Allah, kita pergi ke barzah Allah, dan di barzah itu ada kehidupan yang tersendiri. Nabi minta supaya kita berlindung daripada azab kubur. Ni jangan tak percaya, ada orang tak percaya di sana adanya azab kubur. Ada orang tak percaya. Tuan-tuan, kita wajib percaya benda-benda ghaibiyat ni. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, iza tashahhada ahadukum falyasta'iz billah min arba'. Nabi kata, apabila kamu selesai baca tahiyat akhir, setiap kali kita semayang selesai baca tahiyat akhir, Nabi kata kamu minta berlindung daripada 4 perkara. Nabi suruh minta berlindung daripada 4 perkara. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku minta berlindung daripada neraka jahannam. Wa min azabil qabri. Ya Allah, aku minta berlindung daripada azab kubur. Berarti Nabi suruh kita minta berlindung. Nabi minta berlindung daripada azab kubur. Nabi suruh kita minta berlindung daripada azab kubur. Berarti azab kubur memang ada. Berarti nikmat kubur juga ada. Dalam hadis lain disebut,
iza qubbiru mayyitu, apabila dikuburkan satu mayat. Faja'a al-malakan, datang pada dia dua malaikat. Yuqalu lahu munkar wa nakir. Dikatakan malaikat tu munkar nakir. Aswadan wa arzaqan, warnanya hitam kebiru-biruan. Tuh warna malaikat munkar nakir. Tuan-puan sekalian, siapa mati dia akan bertemu dengan malaikat munkar nakir ni. Ya, baik saya, baik tuan-tuan sekalian, semua kita akan bertemu. Nabi gambarkan dalam hadis ni, bila mati mayat ni di ke bumi dia, datang selalu malaikat, dan malaikat ni ialah malaikat munkar dan nakir, dan malaikat ni akan tanya pada orang mati tadi. Soalan yang dia tanya apa? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau hidup atas muka dunia ni kita tak kenal Tuhan, kita tak kenal Allah, lawan hukum Allah, berusaha untuk tak laksanakan hukum Allah, kita orang Islam, tapi dia boleh sokong, boleh berusaha bersama-sama dengan orang yang lawan hukum Allah. Sepatut orang Islam kena sokong Islam lah, tak ada pilihan dah. Ya, aku orang Islam, mestilah aku kena sokong Islam, aku tak boleh sokong hak lain. Ya, kita kena sokong ekonomi Islam. Ya, kita berkahwin, perkahwinan kan Islam ajar. Ya, perkahwinan yang menurut neraca Islam tu macam mana? Ya, tak perlu kita ikut cara barat, duk ikut cara-cara mak saleh, bawa masuk dalam perkahwinan yang kita adakan. Ya, kalah kita dengan anak-anak kita, kalah kita dengan isteri kita. Ya, tuan-puan sekalian, saya sebut jangan kalah dengan anak-anak. Bagi tahu dekat anak-anak bahawa ni syariat kita, Islam ajar. Ya, ada perkara yang kita boleh buat, ada perkara yang kita tak boleh buat. Yang daripada Islam ni confirm betul dan confirm dapat pahala. Yang daripada selain daripada Islam ni belum tentu betul. Bahkan kalau dia salah, ya, kita menanggung dosa di hari akhirat kelak. Ya, orang mari ataupun kita pergi ke bank. Ya, kita kata, cik saya dapat pinjaman. Pegawai bank pula tanya, cik nak pinjam Islam ke konvensional, Islamik ke konvensional? Kita tanya apa? Kita tanya mana yang untung. Ya, konvensional, kita pilih yang konvensional. Sedangkan kita orang Islam, sepatutnya pegawai bank tu tak boleh tanya kita, cik nak hak Islam ke hak bukan Islam, cik nak hak Islam ke nak hak konvensional. Sepatut dia tak boleh tanya. Ya, baru ni ada saya pengalaman, duduk waktu kerja dulu, datang ni, apa dia panggil, Allahumma salli ala Muhammad, wakil-wakil bank jugalah. Ya, yang mari ni perempuan, hak mari tu perempuan, tudung pun tak pakai. Mari-mari jumpa saya, cik, kita daripada sekian-sekian dia kata, daripada bank-bank sekian lah, mari nak tawar kat cik personal loan. Ya, saya pun bila ditawar disebut, budak ni okey, saya layan dengar. Dia mari kat pejabat saya, mari kat pejabat agama masa tu. Satu pejabat tu pun pejabat agama dah, mari tuduh lah. Ya, kemudian mari duk kempen. Dia orang lain tak kempen kat saya. Ni kempen saya Islamik ke konvensional? Islamik je, Islamik. Ya, saya kata Islamik macam mana buktikan kat saya yang ni Islamik. Oh, saya tak tahulah cik, tapi Islamik lah. Ya, dia pun tak tahu Islamik macam mana, sistemnya macam mana, operasinya macam mana. Saya pun tak tahu, rupanya betul-betul kerja cari makan saja. Kalau Islamik lah, barang malu kita ni, tudung pun tak pakai. Sedangkan perintah menutup aurat ni, perintah Allah, Islamik lah tu. Mendedahkan aurat itu tidak Islamik. Tak gitu? Mendedahkan aurat tidak Islamik. Hak mari kita nak bawa kempen supaya orang pilih, ya, pinjaman cara Islam. Saya tanya pinjaman Islam ni macam mana operasinya, dia pun tak tahu. Jadi saya kata ginilah, adik ni menega bagus dah, saya kata, tapi adik kena pastikan, ya, kena kempen orang supaya ikut Islamik. Tak boleh kempen orang Islam kan. Yang kedua, adik kena patuh ni perintah Allah ni. Ya, Islam perintah belaka.
Kalau adik kempen kat saya supaya saya ikut Islamic loan, ya, saya nak kempen kat adik, hidup kita ni pun kena ikut Islam juga. Ya. Ada sekali tu orang jual kain tudung. Hak jual tudung tu dia pun tak pakai tudung. Jual kat Petronas. Sambil-sambil isi minyak tu, saya kata, "Dek, dia buat apa? Orang budak-budak tu buat apa tu?" Dia kata jual kain tudung. Jual kain tudung? Saya kata dia jual kain tudung, dia pun tak pakai tudung. Ayo tu. Ya, ya. Dek, awak beli tudung tu harga dia. Awak beli tudung dia, awak harga dia, kata ustaz dia. Ya. Cari makan sungguh. Cari makan sungguh. Ya, tapi kesian. Inilah yang saya teringat kata-kata Sayyidina Umar. Apabila dia tengok seorang padri kan, dia duduk di tanah lapang. Sayyidina Umar lalu tengok, kan padri ni kan, dia banyak benda yang berhalang pada dia. Kahwin dah, ampunkan dosa orang, kan, itu kepercayaan agama dia lah. Sayyidina Umar kata apa? Haza miskin talaba amran falam yusibhu wa raja'an fa akhta'ahu. Miskin orang ni, ya, dia menuntut sesuatu tapi dia tak dapat sesuatu itu. Dia mengharapkan sesuatu dan dia berada di atas jalan yang salah. Ya. Tuan-tuan tahu, saya waktu duduk mengaji di Syria dulu, saya tengok, saya pergi upacara. Tak pergi tak boleh cerita kat tuan-tuan. Sebab saya pergi tu saya boleh cerita ni. 10 Muharram, amalan-amalan Syiah. Malam tu tuan-tuan sekalian, dia ada beberapa acara yang dia buat. Pakaian malam tu, pakaian kena hitam semua. Saya masa duduk kat Syria, kawan kata, "Ustaz, jom kita pergi tengok, tapi pastikan kita pun kena pakai hitam semua." Saya pun pakai hitam semua. Pergilah. Ya Allah tuan-tuan, malam tu boleh tengok macam-macam upacara ada. Termasuk upacara yang paling saya pelik sekali tuan-tuan sekalian, bagaimana, ya, kalau tengok air muka ulama-ulama Syiah ni, oh tuan-tuan, serba dia besar pada kita, air muka jernih bersih tuan. Tapi dia pegang pedang panjang tu. Kerja dia apa? Kerjanya ialah takik kepala hak mari tu. Mari beratur kan, mari kat dia, suruh kepala, dia takik kepala. Orang tu pula kepala darah ni tu terbelah tu, pop tepuk. Saya masa tu saya fikir kan, lepas tu yang tepuk dadu ni, duk dalam kelibat saya dulu tengok Pakistan, Bangladesh, orang Singapura, orang Malaysia pun ada. Tuan-tuan, orang Malaysia pun ada. Saya pergi dekat apa ni, dekat nak buat iqamah dekat apa ni, pejabat sanalah di Syria, jumpa dengan orang Malaysia. Dia tanya saya, "Belajar sini ke?" Saya kata, "Adik bukan." Dia tanya saya, "Datang malam esok ke?" Malam esok tu 10 Muharram. Tak, saya belajar sini. "Oh, cik, datang malam esok lah," dia kata. Datang malam esok tu upacara Syiah tu lah. Berarti orang Malaysia ni pun ramai Syiah ni. Tuan-tuan kena jaga ni. Ya, kena jaga. Saya sebut, ya, saya tidak menghukum semua, tapi saya sebut, ya, banyak perkara. Dan saya fikir tuan-tuan, apa yang sampai menzalimi diri, susahnya beribadah, ya, sampai nak kena berdarah diri, nak kena takik kepala. Sedap urut lah, dia pegang berdarah, pergi kelakuk berdarah ni Allah. Pokok boleh tengok dalam YouTube pada, ya, upacara Syiah 10 Muharram ni. Tuan-tuan, ya, malam tu mereka beramal dengan macam-macam, ya, amalan tangan mereka. Allah susah. Saya fikir Allah susahnya, ya, nak masuk syurga, nak beribadat semua Tuhan perlu sampai banyak sendiri, sampai menyusahkan diri, tak perlu pun, ya. Tapi itulah ajaran-ajaran yang telah, ya, berlakunya penyelewengan dan sebagainya. Dan kembali pada apa yang saya sebut, ya, Allah akan dalam Quran, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu, kemudian orang ini dikatakan kami istiqamah, kemudian dia istiqamah di atas apa yang telah dia tegaskan,
syariat Allah. Tuan-tuan, oleh kerana ada dua perkara ni, Allah sebut tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat akan mari temu. Ulama sebut ada 3 tempat malaikat akan mari turun temu dengan orang ni, ya, dengan kita nanti. Pertama ialah indal maut. Yang pertama ialah dekat nak mati, malaikat akan mari satu. Yang kedua, malaikat akan mari indal qabri, ketika mari dalam kubur. Yang ketiga, malaikat akan mari indal ba's, ketika mana dibangkitkan daripada kubur, dibangkitkan ke yaumul mahsyar. Ya, malaikat mari dekat nak mati, malaikat mari. Ya, orang nak mati ni dia takut. Dia takut. Kenapa dia takut? Takutlah, takut nak mati. Ya, dia takut. Malaikat mari sebut dekat dia, la takhaf, jangan takut. Jangan takut. Kenapa dia takut? Dia takut indal maut wa bima ba'dal maut. Dia takut dekat nak mati dan dia takut menghadapi lepas mati. Haddah. Ya, barang ni barang hak kita bakal lalui. Barang yang bakal kita lalui. Saya sebut ni berdasarkan apa yang Quran sebut, hadis sebut, berdasarkan tafsiran ulama. Ya, malaikat mari sebut dekat dia, la takhafu, jangan takut. Bila malaikat sebut jangan takut, lepas pada tu hilang takut dia. Sebab apa dia hilang takut? Pertama, kerana dalam hidup dia kata Tuhan dia adalah Allah. Dan yang kedua, dia istiqamah di atas apa yang disebut, ya, ulama sebut ialah istiqamah ala syariatillah, istiqamah di atas syariat Allah. Apa yang Quran suruh dia buat, apa yang Quran larang dia tinggal. Sebab tu tuan-tuan, ya, marilah kita, ya, siapkan diri kita untuk ada dua perkara ni. Pertama, dalam hidup kita ni jangan longgar pegangan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kena yakin sungguh-sungguh dengan Islam ni. Pegang sungguh-sungguh, yakin sungguh-sungguh. Jangan ada unsur-unsur yang mensyirikkan Allah, yang menduakan Allah. Ya, biarlah satu dunia pun memusuhi kita, membenci kita, nak menafikan hak-hak kita, kalau Allah tak nafikan, dia tetap menjadi hak kita. Biarlah satu dunia ni sepakat sekalipun nak bagi manfaat pada kita, ketahuilah kalau Allah Ta'ala kata tidak, dia tidak memberi bekas apa-apa, walaupun satu dunia sepakat nak bagi manfaat pada kita. Ya, ini yang telah disebut oleh Nabi SAW, yang ianya merupakan keyakinan yang mesti ada kepada kita. Ya, jaga tuan-tuan, jaga solat. Pastikan anak-anak zuriat keturunan kita solat. Ya, pastikan anak-anak kita menutup aurat. Pastikan ahli keluarga kita menutup aurat. Pastikan kita bayar zakat. Pastikan kita jangan ada masalah dengan orang. Ya, sementara hidup ni selesaikan tuan-tuan. Ya, sebab lepas mati susah kita nanti. Ya, cerita taubat ni sebelum mati. Lepas mati nak cerita pun susah dah. Ya, susah. Ya, Nabi suruh minta berlindung, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku minta berlindung daripada fitnah hidup dan fitnah lepas mati. Lepas mati kita, ada orang lepas mati dia meninggalkan masalah. Pada apa? Pada anak-anak dia. Dia meninggalkan akhirnya waris yang akan menanggung semua itu. Ya, waktu hidup hutang sana, hutang sini, alung sana, alung sini. Mati dia. Alung cari siapa? Alung cari waris dia, cari anak-anak dia, cari isteri dia. Anak-anak menjadi mangsa. Ya, hak ni kita kena minta berlindung supaya jangan waktu hidup kita terlibat dengan fitnah hidup ni, dan jangan juga kita difitnah, terlibat dengan fitnah selepas kematian kita. Ya, dan yang keempat ialah wa a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnati wa min syarri fitnati masihid dajjal, daripada keburukan fitnah yang dibawa oleh dajjal. Ya, lepas pada tu baru bagi salam. Saya sebut ni sebab dua perkara.
Satu, dia adalah perkara yang disyariatkan, Nabi kita buat. Yang kedua, dia sunnah. Ya, sunnah Nabi. Berarti lepas pada ni tuan-puan sekalian, lepas kita semayang bagi lepas duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidum majid, doa dengan 4 perkara tu, minta berlindung, baru bagi salam. Ya, Allahu akbar. Kemudian malaikat mari sebut apa lagi? Wala tahzanu. Ya, wala tahzanu, jangan kamu sedih. Orang nak mati ni dia sedih. Kenapa dia sedih? Dia sedih orang yang bakal dia tinggalkan. Dia tengok anak-anak dia tengok isteri dia kalau suami yang nak meninggal. Ya, kalau isteri yang nak meninggal, dia tengok suami, dia sedih. Kalau isteri nak meninggal, dia tengok suami, dia sedih. Dia tengok kawan-kawan pula pakat mari sebut, ya, sabar, doa banyak-banyak, ingat Allah banyak-banyak, ingat Allah banyak-banyak. Ya, bila kawan-kawan kata ingat Allah banyak-banyak ni, dia pun bukan tak faham, dia faham bahawa dia prestasi sihat semakin menurun. Daripada dulu boleh berlari, lepas tu dah lama dah tak berlari ni. Ya, dulu pernah hiking, naik bukit sana, naik bukit sini, habis bukit Bentong ni semua naik. Ya, waktu sihat. Lepas tu lama dah dia tak hiking, sebab apa? Sakit lutut. Lepas tu dah lama pakai tungkat, pakai wheelchair. Lepas tu wheelchair pun dah tak pakai, berjalan tak boleh, terlantar. Makan pun masa tu orang suap, panggil orang ni, nak pergi mana-mana melepaskan gian, ya, anak-anak kena tolak pergi. Lepas tu duduk rumah pakai pampers. Berarti apa? Dia faham bahawa prestasi dia semakin menurun. Ya, dan semoga apa yang dia lalui itu menjadi kafarah, ya, keampunan bagi dia. Dan dia tahu bahawa aku ni nak mati dah ni. Dia tahu. Ya. Sebab tu cuba tuan-tuan tanya. Ya, tuan-tuan tanya orang yang sakit maut ni, sakit yang hampir pada meninggal mati ni, tuan-tuan tanya, ya, tengah fikir apa ni? Sekarang tengah fikir apa? Tengah fikir apa? Fikir apa? Saya pernah tanya orang nak mati lah. Tak tahu dia nak mati lepas tu, tapi bila tengok prestasi kesihatan dia turun kan, kita tanya, lu fikir apa? Lu fikir rasa tak lama dah aku ni. Berarti apa? Berarti fikir mati. Berarti dia fikir mati. Aku ni kalau nak mati hari Jumaat, dia kata. Berarti apa? Berarti memang fikir mati. Memang fikir mati. Dan itulah ulama sebut, dia takut dia sedih ni sebab dia nak tinggalkan apa yang bersama dengan dia sekian lama, isteri dan anak-anak. Kemudian dia nak tinggalkan apa-apa yang dia miliki. Tapi oleh kerana waktu hidup dia berkata Tuhan dia adalah Allah dan dia berpegang kepada syariat Allah, malaikat kata dekat dia, wala tahzanu, jangan sedih. Lepas pada tu hilang sedih. Zohir kita nampak sedih, wari-wari pakat sedih, dia pun nampak sedih, tapi hati dia Allah lah yang tahu. Malaikat mari sebut, jangan sedih, hilang sedih. Bahkan malaikat kata apa? Tuan-tuan, malaikat kata wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu, bergembiralah kamu dengan syurga yang dijanjikan oleh Allah pada kamu. Allah, tuan-tuan, ini mati orang soleh. Ya, saya sebut hadis tadi ni, hadis yang tadi ni, bila malaikat tanya siapa Tuhan kamu, dia jawab Allahu Rabbi. Man hazar rajul, digambarkan seorang lelaki. Siapa orang lelaki ni? Kata mayat tadi, huwa Muhammadun abduhu wa rasuluh, dia adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasul. Malaikat tanya, macam mana kamu tahu? Laqad qara'tu kitab Allah wa amantu wa sadaqtu, aku baca kitab Allah, aku beriman dengan kitab Allah dan aku membenarkan. Malaikat kata apa? Ya, kuntu na'lam ma taqul, kami tahu itulah yang akan kamu jawab. Lalu dikatakan kepada dia,
diluaskan kuburnya 70 kali 70 hasta. Tuan-tuan, kita duk tengok kubur ni sempit kan, tapi ada orang meninggal, dia dapat nikmat kerana hidup atas muka bumi ni soleh, dia solehah, dia taat perintah Allah, dia jaga hak-hak Allah, dia jaga hubungan dia dengan Allah, dia jaga hubungan dengan manusia, dia buat everything, dia cuba jaga, memaafkan orang, minta maaf dengan orang. Mati soleh ni, dalam hadis itu sebut diluaskan kuburnya 70 kali 70 hasta. Luas tak tuan? Luas. Satu hasta tau. Bayangkan 70 kali 70 luas. Ya Allah. Tak cukup dengan pada tu, disebut kepada dia iftahu abwabu minal jannah, dibuka padanya pintu-pintu syurga. Bauan wangi-wangian syurga sampai kat kubur dia. Lagi kata Imam Nawawi, dicahayakan kuburnya jadi cerah terang benderang. Hak kita faham kubur kali tutup gelap lah, duduk sorang-sorang. Tapi ada orang dapat nikmat kubur ni tuan-tuan puan sekalian. Kuburnya diluaskan, dapat bauan-bauan syurga sampai ke kuburnya, kemudian cerah terang benderang. Kemudian malaikat kata kat dia apa? Nim, tenang sini, rehat sini, sehingga nantinya akan dibangkitkan ke yaumul mahsyar. Maka dia pun duduk tenang situ, tenang. Allahu Akbar. Ya, ini sebab itulah betul lah apa yang disebut kubur ini salah satu taman daripada taman-taman syurga, dan dia boleh jadi kawah daripada kawah-kawah neraka Allah. Ya. Ada satu hadis lain Nabi sebut, sahabat kata, ketika kami mengiringi jenazah kaum Ansar bersama dengan Nabi SAW, ya, sampai di kubur, kami semua sahabat kata kami diam senyap, tak kata apa. Ibarat di atas kepala-kepala kami ada burung yang sedang hinggap. Berarti memang duduk senyap, tak bergerak langsung, ya, tak bergerak, burung hinggap. Ibarat macam ada burung yang hinggap di atas kepala kami. Lalu Nabi memberi pesan, Nabi sebut tentang kubur. Ya. Allahu Akbar. Ya. Tuan-tuan, kita ni ada masa-masa kita kena kualitikan zikir kita. Zikir bersama imam kita cuba jaga zikir bersama imam. Kita kena ada zikir yang kita susun sendiri dalam hidup hari-hari kita. Quran kena baca. Ya, Quran kena baca. Selawat Nabi kena ada. Ya, selawat Nabi ni bukan Maulidur Rasul je, hari Jumaat saja bukan. Kalau boleh hari-hari kita kena selawat. Bahkan kita kena banyak selawat pada Nabi. Istighfar. Nabi kita ni maksum, dijamin masuk syurga dah. Itu pun sehari 70, setengah riwayat kata 100 kali istighfar. Ya. Kita yang banyak dosa ni, berapa kali kita istighfar? Allah Ustaz, tak ada Ustaz. Quran tak ada baca. Baca Quran hari ni? Tak ada Ustaz. Istighfar? Tak ada Ustaz. Lepak kedai mamak? Dan. Ya. Up Facebook? Dan. Sehari 3 kali up Facebook. Ya. TikTok dan. Ya. TikTok sehari 7 kali. Ya. Sehari 7 kali update di TikTok. Facebook sehari 3-4 kali. Dalam WhatsApp group dia lah yang aja bertengkar. Ya, duk hantar hari-hari selang 5 minit jajak dia masuk. Sampai orang kata dia ni tak ada kerja apa ke, dia di ketua jabatan Facebook. Ya. Ya. Tapi Quran tak ada baca. Istighfar tak ada, selawat Nabi tak ada. Agak-agak apa kita nak jawab depan Allah Taala nanti? Ya, tuan-tuan sekalian, marilah ya sama-sama dalam kita memahami makna takwa ini, kita kena tunaikan segala apa yang Allah Taala perintah dan kita tinggalkan segala apa yang Allah Ta'ala larang. Yang kedua, saya katakan tadi bahawa dalam hidup kita ni, tuan-tuan, kita kena susun jadual. Ya, makan kita ada jadual. Sarapan pagi, minum pagi. Makan tengah hari, minum petang, makan malam. Ya, semayang ada jadual. Ya, 5 waktu sehari semalam. Ya, Allah panggil ni. Allah panggil. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan, usahalah untuk tinggal yang lain. Mari penuhi panggilan Allah ini. Ya, semayang isyak, semayang subuh. Tuan-tuan, hak ni lagilah kena jaga semayang jemaah. Ya, laisa salatun
asqal 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri, atau kama qala, tidak ada solat yang lebih berat bagi orang munafik melainkan solat isyak dengan solat subuh. Kenapa isyak dan subuh? Kerana waktu malam, isyak malam, subuh pun gelap-gelap malam, waktu sedap tidur. Isyak ni orang rehat. Orang munafik, dia boleh mari semayang Zuhur, dia mari. Sebab apa? Sebab siang cerah, mata memandang. Dia pun memang semayang nak tunjuk kat orang. Kan dia nak tunjuk kat orang, maka siang waktu yang sesuai, maka Zuhur dia datang, Asar dia datang. Orang kata kena lantik dia tu, sebab kawan tengok semayang Zuhur, Asar ada saja, isyak subuh je tak ada. Tuan-tuan, isyak subuh je tak ada, kena lantik dia, JKK ke lantik lah apa-apa pun. Sebab apa? Rupanya dia nak benda, ya, mungkin kerana nak sesuatu, maka dia datang ni pun dia tunjuk. Jadi Allah, Nabi sebut, laisa salatun asqala 'alal munafiqin salatul isya wa salatul subhi. Ya, solat isyak dengan solat subuh. Sebab isyak ni waktu rehat, mari sembahyang pun orang bukan nampak malam. Lebih baik rehat kat rumah. Subuh berat tuan-tuan dia nak mari. Ya, sebab tu tuan-tuan, dalam pada kita jaga solat jemaah, tuan-tuan kena jaga solat jemaah ni. Ya, jaga solat jemaah. Sembahyang fardu kena jaga solat secara berjamaah. Orang lelaki solat berjemaah kena jaga ni. Ya, ni tempat perhimpunan kita ni. Ya, tuan-tuan jangan harap orang Kuala Lumpur mari nak semayang jemaah kat sini. Orang tempatan lah kena mari semayang jemaah kat sini. Ya, kalau orang tempatan tak datang, susah lah nak harap orang Kuala Lumpur mari datang. Ya, tuan-tuan kena jaga. Ini rumah Allah ni. Kita duk sibuk indahkan rumah kita, jangan kita lupa meriahkan rumah Allah. Ya, ni rumah Allah ni. Ya, jaga solat jemaah. Ya, kemudian saya katakan tadi, kualitikan zikir wirid kita. Ya, kenapa? Ulama sebut kita kena ada zikir-zikir yang kita sendiri-sendiri dan kita rasa kemanisan dalam beribadah. Berarti biar kita zikir seorang-seorang tu, ya, sampai kita menitik air mata, sampai kita berdoa, kita sebut pada Allah apa yang kita nak sebenarnya. Ya, kita nak syurga, minta pada Allah. Ya, minta seorang-seorang, duduk seorang-seorang, sembahyang malam seorang-seorang, baca Quran seorang-seorang, minta pada Allah kita nak apa. Ya, kenapa? Kerana ulama kata nanti kita akan duduk seorang-seorang. Ya, maka zikir Quran ni, kita sedia maklum Nabi kata baca Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Ya, jadi insya-Allah mudah-mudahan sikit sebanyak malam ni ada manfaat pada diri saya yang berbicara dan tuan-tuan puan sekalian yang mendengar. Insya-Allah nanti kita akan sambung pada pada perenggan berikutnya, muka surat berikutnya. Ya, masih lagi di bawah bab yang berkaitan dengan taqwallah ini. Ya, ala bi dzikrillah tatma'innal qulub, ketahuilah dengan zikir pada Allah itu hati menjadi tenang. Ya, insya-Allah sekadar itu. Mohon maaf salah silap. Ya, mohon ampun salah silap. Semoga Allah Taala yang pertemukan kita lagi pada masa-masa yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an washfa'na bi syafa'atin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka al-'ula minal jannah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, di belakang tu ada tabung. Ya, tabung. Mana tabung? Ni. Nanti kita tak belakang tu. Ya, pakat-pakat salurkan sumbangan. Tuan-tuan, harta kita ni kita kena rancang untuk kita hantar sebahagian pergi ke akhirat Allah. Biar nanti kalau kita tak ada, kita meninggal, kita bertemu balik dengan apa yang kita bagi di dunia dulu. Ya, saya sedang naik taraf prasarana, ya, Pondok Darul Abrar, ya, yang ada di Bentong ni. Di Bentong ni kita ada 3 tempat. Ya, di Bentong tu, di pinggiran highway kilometer 64.2. Kemudian di bandar ada satu, dekat jalan KL lama ni pun ada satu. So ada 3 tempat. Ya, kita ada lagi di Raub. Ya, insya-Allah ada hamba Allah yang juga bermurah hati
nak bagi juga tanah kat saya di Janda Baik ni. InsyaAllah kita akan jadikan ya semua ini amal-amal jariah yang akan memberatkan mizan hasanah ya kepada penyumbang-penyumbang ini. Termasuklah tuan-tuan, sumbangan yang tuan-tuan bagi ni, insya-Allah kita nak naik taraf prasarana yang masih lagi belum ya lengkap sepenuhnya ya di Pusat Pendidikan dan Pengajian Islam Darul Abrar ini. Mudah-mudahan menjadi jariah kita bersama. Kalau ada orang Islam mari nak buat masjid, tuan-tuan jangan lepaskan peluang. Ya, Nabi sebut man bana masjidan lillah banallahu baitan fil jannah. Siapa-siapa yang bina rumah Allah di dunia, Allah akan bina rumah di dalam syurga. Dalam hadis sebut, walaupun rumah Allah yang dibina itu sebesar sarang burung. Kalau kita fikir logik, besar sarang burung, rumah Allah apa besar sarang burung? Tapi nak bagi tahu, walaupun sebesar sarang burung, ya, hari akhirat Allah buat rumah kita dalam syurga kelak. Jadi ini sebagai tambahan lah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.